Disember lalu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dilaporkan sedang menyediakan satu kerangka bagi membolehkan semua penyedia platform media sosial berdaftar dengan agensi itu serta memudahkan pengawal seliaan platform berkenaan di negara ini. Bagaimanapun, minggu lalu Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kerajaan tidak mewujudkan akta khusus dalam mengawal selia penyedia platform media sosial. Jadi, adakah akta sedia ada perlu dipinda? Apa pindaan yang perlu dilakukan dalam mengawal selia media sosial? Kita mempersilakan tetamu kita Profesor Madya Dr. Faizal Kasmani merupakan pengarah Pusat Komunikasi Strategik Universiti Sains Islam Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Faizal. Bercakap mengenai isu ini Dr. Faizal, keputusan Menteri minggu lalu memberikan indikasi bahawa kerajaan mungkin hanya akan memilih akta sedia ada. Jadi apa bentuk pindaan yang perlu dilakukan dalam mengawal selia pengendali ataupun penyedia platform media sosial ini? Terima kasih. Saya melihat akta yang sedia ada seperti sebagai contoh Akta MCMC, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, terutamanya Akta Seksyen 233 penggunaan tidak wajar perkhidmatan rangkaian dan juga perundangan lain. Setakat ini itu yang kita gunakan bagi salah laku konten atau kandungan media sosial. Cuma kita perlu lihat bahawa akta ini uh, sort of punish the user. Maksudnya pengguna sendiri yang perlu bertanggungjawab jikalau kita melakukan posting sebagai contoh yang tidak bertanggungjawab, kita akan didakwa menggunakan akta tersebut. Cuma isunya adalah bagaimana dengan company media sosial itu sendiri. Apakah tanggungjawab mereka untuk memastikan bahawa konten yang mereka letakkan itu atau diletakkan dalam platform mereka itu bertanggungjawab, terutama di kalangan remaja dan juga di kalangan kanak-kanak. Seperti kita lihat hari ini banyak konten yang dalam bentuk disinformation, fake news, pornografi yang berbahaya, bukan sahaja untuk dewasa, terutama sekali yang kita risau sekali untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Jadi konten seperti itulah yang kita mahukan agar penyedia platform seperti Google, Facebook, X dan sebagainya bertanggungjawab. Dan kita tak mengatakan bahawa ini satu yang baru. Ini telah dilakukan di Europe, negara-negara Europe sebagai contoh. Di Amerika sedang hangat diperkatakan tentang bil untuk Kids Online Safety Act atau dipanggil KOSA. Dan juga kita lihat di Singapura ia akan soon bukan regulate, bukan sahaja pengguna tetapi juga company media sosial itu sendiri. Dan itu adalah antara contoh-contoh yang boleh kita lihat daripada negara Euro. Dan adakah pindaan ini dilihat terdesak dan perlu dilakukan segera? Dan tadi doktor ada kongsikan apa yang telah dilakukan di negara Euro. Mungkin kita boleh adaptasi antara amalan-amalan ataupun best practices yang telah dilakukan dalam negara-negara di Euro ini, mungkin dalam konteks Malaysia. Saya rasa dalam konteks Malaysia perkara ini sangat perlu dilakukan dengan sangat segera. Kerana kita adalah satu negara berbelang kaum. Yang menjadi concern kita saya rasa paling utamanya adalah berkaitan dengan konten-konten yang dapat mengeruhkan lagi keadaan berbilang kaum kita. Itu adalah satu. Betul-betul sangat penting. Dan kita telah lihat konten-konten tersebut. Setakat ini apa yang kita boleh lakukan adalah apabila konten itu ada di TikTok, di Facebook dan sebagai contoh, konten itu mungkin akan di-flag dan akan di-ban oleh user sendiri. User tak nak tengok konten itu dan juga kita menggunakan akta yang sedia ada untuk punish orang yang telah melakukan konten tersebut. Dan konten tersebut masih ada di media sosial. Orang lain boleh lihat konten tersebut. Kita tiada kuasa untuk mengatakan kepada social media punya company kata turunkan konten itu as soon as possible. Jadi perkara tersebut dan social media company tidak perlu pun nak menurunkan kerana kita tidak ada apa-apa regulasi untuk menyuruh mereka buat begitu. Sedangkan di negara-negara lain ada yang mempunyai regulasi tersebut. Sebagai contoh, jikalau ada konten bersifat suicidal ataupun berbahaya kepada negara, ia perlu diturunkan oleh company media sosial tu dalam masa berapa? Sejam, 2 jam, 24 jam. Itu adalah regulasi yang perlu diletakkan kepada company tersebut. Jadi saya rasa benda tu sangat high impact. Dan perlu kita lihat adalah satu diskurs yang kita tak nak cakap adalah sejauh mana bahayanya konten media sosial, terutama dalam yang benda yang tidak sopan, sebagai contoh pornografi untuk kanak-kanak. Ini di bawah 18 tahun. Itu adalah sangat berbahaya. Kita
tahu kanak-kanak memang pengguna tegak. Saya sendiri ada anak yang menggunakan social media 24/7. Of course, ibu bapa memainkan peranan sangat penting untuk memantau kanak-kanak. Tetapi juga platform media sosial ini bertanggungjawab untuk memastikan konten yang diletakkan terutama untuk kanak-kanak adalah bertanggungjawab dan regulasi satu regulasi perlu diadakan untuk meletakkan mereka ini tanggungjawab ini ke atas mereka. Dan regulasi itu bukan hanya tertakluk kepada pengguna tetapi harus tertakluk tanggungjawabnya bersama iaitu penyedia platform itu sendiri. Dan apakah antara implikasi sekiranya pindaan kepada kawal media sosial ini tidak dilakukan segera? Mungkin kita tahu ada banyak kes-kes ataupun kes-kes scam ke ataupun kes-kes seperti yang lain. Bagaimana? Ya betul, kes scam, ada banyak isu-isu kita boleh highlight when it comes to content. Kita tidak mahu menunggu sesuatu perkara berlaku dan kita akan lakukan. Kerana dengan negara seperti di US, kita tahu mereka ada kes yang lebih ekstrim, sebagai contoh kes bunuh diri yang di-livekan sebagai contoh, kes yang melibatkan kanak-kanak yang dibuli di media sosial menyebabkan mereka bunuh diri. Ada ekstrim kes yang sebegitu yang dipresentkan di Kongres mereka sebagai contoh, dan perlu diambil perhatian kerana itu mereka sangat urgent tentang perkara ini dan kita tidak mahu perkara ini berlaku baru kita nak lakukan. Tetapi saya ingin highlightkan ada juga concern yang mengatakan bahawa apabila kita dictate media sosial untuk turunkan sesuatu konten itu, konten manakah yang kita akan turunkan? Adakah ia akan menghadkan kita punya expression, kita punya free speech sebagai contoh. Itu adalah antara concern-concern yang there are two sides of coins, and sebagai sebuah negara yang masih muda demokrasinya, sudah tentu kita tidak mahu menyalahgunakan kuasa untuk menurunkan konten di media sosial menyebabkan kita turunkan konten yang tidak harm pun sebagai contoh, tetapi disebabkan ia ada konflik politik kita minta diturunkan. Itu adalah yang satu isu yang agak berbahaya dan besar yang perlu dilihat oleh kerajaan. Tetapi saya rasa kedua-duanya adalah penting. Regulasi media sosial juga penting untuk memastikan konten tidak konten-konten yang tidak bertanggungjawab terus berleluasa di Malaysia, tapi pada masa yang sama kita perlu ada satu mekanisme agar regulasi ini tidak menghadkan kita punya freedom of expression. Itu yang tricky lah untuk Malaysia, dan saya faham jikalau kementerian ingin melakukan perkara tersebut, suatu kajian yang mendalam perlu dilakukan agar satu regulasi yang balance dapat kita produce. Dan kita sering lihat iaitu MCMC hanya memanggil pengendali media sosial untuk berunding turunkan sesuatu kandungan ataupun konten itu. Panggil dan berunding, back and forth proses ini berdasarkan penjelasan doktor. Ini dilihat tidak memadai. It's not enough. Mungkin doktor boleh jelaskan. Ya, kerana kita, sebagai contoh saya kata hari ini, kita dapat satu konten di media sosial yang kita tahu dalam konteks Malaysia tidak sesuai. So kita tahu kita tidak boleh kita kena tahu media sosial, company media sosial mengatakan mereka sendiri akan moderate konten mereka. Tetapi company media sosial apabila moderate konten mereka adalah berdasarkan kepada mereka punya global punya point of view, atau norms. Malaysia berbeza. Kita ada berbeza dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Indonesia, kita ada mempunyai dia punya norms yang berbeza. Jadi jikalau ada sesuatu konten itu kita lihat ada di media sosial yang kita rasa di Malaysia is urgent to turunkan as soon as possible. Kerana dia sebagai contohlah tidak sesuai untuk kita yang berbilang kaum di Malaysia ini. Tetapi kalau kita bincang dengan mereka 24 jam ada lagi konten tersebut, 36 jam ada lagi konten tersebut, 3 hari ada konten tersebut, sebulan pun ada konten, sampai perbincangan itu habis baru kita dapat lihat mungkin konten itu diturunkan. Jadi itu yang saya rasa negara-negara di Eropah dan negara-negara lain tidak mahu. Jikalau konten tersebut memang kita tahu berbahaya, turunkan as soon as possible, sebab kita tak nak konten tersebut berada di situ dan besmirch nama Malaysia atau rakyat Malaysia dan sebagainya. Itu yang kita kata penting.
negotiate tu boleh, tetapi regulasi itu kita nak pastikan bahawa konten tersebut diturunkan dan tidak ada orang lain, terutama kanak-kanak atau orang-orang yang boleh affected by that membaca konten tersebut. Jadi untuk menyediakan satu kerangka ataupun dasar yang kita boleh cakap berkesan dan mempunyai high impact, siapa yang perlu terlibat pihak berkepentingan untuk dalam fasa awal ini? Saya rasa dalam fasa awal ini sudah tentu kementerian di bawah Ibu Fahim Fazil sangat penting untuk mereka lihat konten ini. Juga kementerian lain saya berpendapat yang melihat kepada aspek digital juga perlu bersama-sama untuk menjalankan kerangka ini, juga bersama-sama company-company media sosial, sebab kita kena tahu bahawa when it comes to social media is also related to the company, the economy, for example. Itu adalah sangat penting. Jadi kita tak ada one size fits all. Kalau Europe buat macam ni, kita kena buat. Kalau Singapore atau China buat macam ni, kita kena buat. Tidak semestinya. Malaysia mempunyai iklim yang berbeza. Jadi saya rasa mulai sekarang suatu task force saya cadangkan perlu ada untuk melihat kepada kerangka regulasi ini agar memastikan company media sosial sendiri atau penyedia platform media sosial sendiri bertanggungjawab terhadap konten mereka terutama dalam konteks di Malaysia. Seperti yang Dr. kongsikan bahawa kita berharap iaitu bukan sahaja pengguna platform media sosial sahaja yang bertanggungjawab terhadap kandungan yang telah diterbitkan, namun iaitu penyedia platform ini juga harus bekerjasama dan bertanggungjawab atas setiap platform yang telah ada atas platform mereka. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Faizal Kasmani merupakan pengarah Pusat Komunikasi Strategi Universiti Sains Islam Malaysia, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com.